Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, terima kasih kepada sahabat pendengar kerana terus bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kami bawakan kepada anda rancangan psikologi dan terapi bersama dengan tetamu kita, tamu tetap untuk psikologi dan terapi tak lain tak bukan kita akan ada Encik Khairul Azhar Idris, merupakan fellow di Pusat Kajian Ekonomi dan Kemasyarakatan Institut Kefahaman Islam Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tengah-tengah hari macam ni masih bersemangat untuk bersama dengan rakan pendengar untuk perkongsian kita pada hari ini sebab kita masih lagi dalam tempoh COVID-19 kan. Kalau minggu lepas kita cerita tentang vaksin anxiety syndrome kan, ada sindrom ketakutan atau kebimbangan kepada vaksin. Kali ini kita bawakan tentang coronafobia. Ada rupanya kan, termanya mungkin kita boleh perkenalkan terlebih dahulu apa tu coronafobia, lepas tu nak tahu juga, nanti kita akan tahu juga antara punca tercetusnya coronafobia. Silakan Cik Khairul. Okey, terima kasih ya Yati. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kepada semua pendengar Radio IKIM, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maghfiratu wa ridwanuh, dan juga salam sejahtera ya kepada semua yang bersama dengan kita. Ini topik ni kita ingat satu topik yang kita kata macam sebab dia ada kaitan kan dengan apa yang kita rasai, kita alami, kita lalui sekarang ini. Maknanya kan. memang tengah semasa lah. Betul. Dan kalau kita tengok kan, kalau kita lihat sebab dia berkaitan dengan virus ni, virus apa kita panggil COVID-19 ni, dia punya penyakit dia lah, penyakit COVID-19, dan virus dia MERS-CoV-2 MERS-CoV-2 virus, kalau tak silap saya lah. Betul kan? Alhamdulillah. Kemudian dan kita sebab virus ni dah melata kan, dan kita tak tahu sampai bila virus tu ada. Sampailah kita ada vaksin. Vaksin ni dah ada, dan diharapkan dengan ada vaksin tu nanti alhamdulillah kan, dengan izin Allah ya, akan wujudnya apa kita kata herd community lah, herd immunity. Herd immunity maksudnya dalam community tu dah ada immune kepada virus. Baik. Ya. Virus tu tetap ada. Virus tak ada, yes. Cuma kita community tu immune terhadap virus tersebut. So untuk, kalau tak silap saya lah, herd immunity ni dalam community mesti ada at least 80-85% community itu dah terima vaksin lah. Betul. Macam tu. Kalau tak silap saya lah, insyaAllah. Lepas tu kan, kalau kita nak tengok pasal coronafobia ni, okay, dia sebenarnya kombinasi dua perkataan. Corona dengan fobia. Coronafobia jadi dia punya istilahnya sekarang jadi coronafobia. Okey. Adakah ini sebagai satu term yang saja-saja ke orang buat kan, ataupun sebab macam ada musim mana? kan, dengan musim kita buatlah terma ini. Ada betul macam tu, kita tak lah kan. Okay, alright. Kalau kita lihat kepada jurnal, kepada apa kita kata clinical validity studies kan, maksudnya ada validity untuk coronafobia ni sebenarnya. Memang wujud. Yes, memang wujud lah. Cumanya kalau kita tengok ni, dia tak masuk lagi dalam DSM-5 kan, yang dia punya kitab klasifikasi penyakit mental tu kan. Belum termasuk lagi lah. Belum termasuk lagi. Mungkin sekarang ni ada dah kan cadangan tu, sebab berdasarkan kepada kajian lah, evidence based studies tu kan, kajian klinikal whatsoever tu. So dia mungkin akan ada cadangan dekat situ. Okay, alright. Pasal coronafobia ni, dia nak menggambarkan apa sebenarnya kan? Dia nak menggambarkan kepada seseorang individu itu dia ada ketakutan yang keterlaluan. Sebab kita dah pernah bincang pasal fobia, perbezaan di antara takut, risau, bimbang, anxiety, yes, dan bimbang. Okay. Dan termasuk juga fobia kat situ kan. So secara umumnya, coronafobia ni ialah fobia ataupun ketakutan lah, ketakutan yang keterlaluan, eksesif, yang lebih-lebih, ya, yang lebih-lebih terhadap apa kita kata virus ni, penyakit ni. Okay, sama ada mereka ni rasa mereka ini akan dijangkiti terkena virus tu, ataupun mereka ada simptom-simptom yang berkaitan dengan COVID-19 penyakit tu kan, ada simptom-simptom dia. Kemudian ketakutan yang melampau tentang kehilangan pekerjaan ke, ketakutan yang ada kaitan masalah kewangan ke, semuanya berpunca daripada situasi pandemik COVID-19 ni. Kemudian kerisauan tu
menyebabkan mereka rasa terjejas sangat Mm-mm. dari segi kefungsian mereka sebagai seorang individu, kemudian menjejaskan ialah orang lain, ahli keluarga mereka, Betul. rakan-rakan mereka, masyarakat keseluruhan dan sebagainya. Mhm. Dan juga dia akan mendatangkan apa kita kata, dia rasa tak selesa, dia rasa tertekan dan dia rasa distress. Dia rasa stres yang keterlaluan secara signifikan sampai dia tak boleh berfungsi lah. Betul. Dia tak boleh lagi dah nak berfikir, tak boleh lagi nak menyelesaikan masalah, tak boleh lagi Semua nak benda akan bekerja. dikaitkan dengan Dengan rasa kerisauan yang betul, teramat. dengan virus tu kan. Mm-mm. Memang kita ada banyak jenis fobia kita panggil kan. Betul. Kita pernah dengar kan specific phobia, simple phobia ataupun specific phobia. Maksudnya fobia yang spesifik untuk satu-satu benda. Ha-ha. Contohnya tempat Contoh, gelap. yes, tempat gelap, tempat tinggi, tempat sempit. betul, takut bernafas laju kan. Kemudian takut apa lagi? Takut air, aquafobia kan. Takut pada bunyi, kadang-kadang ada orang Yes, takut betul. pada bunyi. Ada Bunyi juga tertentu. individu yang takut kepada macam kita panggil apa? Trypophobia. Ya. Takut pada benda yang berlubang-lubang tu kan. Takut ada benda keluar, takut ada apalah kat dalam situ kan. Betul, itu fobia simple. Maksudnya spesifik lah. Fobia yang spesifik kepada perkara-perkara seperti itu. Tetapi kan ada juga seorang individu ni, dia ada banyak fobia yang dia alami. Dia ada aquafobia dan pada masa yang sama dia ada trypophobia, dia ada agorafobia dan macam-macam kan. Dan biasanya kalau agorafobia tu biasanya berlaku di kalangan mereka yang ada panic disorder atau panic attack, risau, anxiety disorders. Semuanya dalam kategori anxiety sebenarnya, anxiety disorders kat situ. Dan kalau coronafobia ni diterima kan dalam DSM lah. Kemudian dia mungkin akan masuk bawah kategori anxiety disorder sebab dia berkaitan dengan macam simple phobia kan, anxiety dan sebagainya. So bila ada coronafobia ni, apa jadi pada orang tu? Apa jadi pada dia sebenarnya? Di samping ketakutan, kerisauan yang dia ada tu kan, dia tak boleh nak berfungsi lagi sebagai seorang individu kan. Tak berminat, dah tak bermotivasi lah untuk dia melakukan aktiviti kerja-kerja harian. Dia dah terjejas kan sebab dia takut, ketakutan. Kita biasa tengok simptom-simptom macam ni, dia akan avoidant. Maksudnya dia akan diri. Yes. Tak nak buat langsung ataupun tak nak terlibat langsung dengan perkara. Betul. Sekarang ni kan kalau kita tengok kebanyakan individu tak keluar rumah kan. Adakah itu coronafobia? Itu perintah daripada kerajaan. Okay, alright. Bagus Yati. Okay. So maksudnya kat situ kita dapat membezakan antara orang yang takut nak keluar rumah dengan orang yang aku tak nak keluar rumah sebab kalau keluar rumah nanti kena denda. Ikut arahan dan itu fobia denda pula nama dia. Yes kan. So nampaknya berbeza kat situ kan. Kedua-duanya simptom ni macam fobia, orang ni tak keluar rumah sebab dia takut. Itu pun tak keluar rumah juga kan, sama kan. Tapi dia perkara yang beza untuk sebab apa dia tak keluar. Yes, betul. So maksudnya setiap individu yang ada apa kita kata fobia yang tertentu, kerisauan dia dan sebagainya, mereka ada pengkisahan dia, penceritaan di sebalik itu kan. So kat situ kalau kita empathetic dan kita concern, so kita tidaklah mengeluarkan kenyataan yang apa kita kata judgemental ke kenyataan yang macam aku tahu tu semua, aku tahu dia macam ni, aku tahu dia macam tu. Bukan macam tu kan. Sebab manusia memang berbeza-beza. Yes, dan bila ada fobia ini pada seseorang, kita tak boleh ambil enteng kan. Kita rasa macam benda macam tu pun takut. Selalu kita dengar kan, apa macam tu risau sangat, kenapa menggelabah lebih kan. Betul. Itu yang kita risaukan. Kita ada persepsi-persepsi tu. Dan coronafobia ni juga sebenarnya kan Yati, dan juga untuk para pendengar Radio IKIM kan, dia sampai ke tahap apa kita kata menjejaskan diri dia, sampai ke tahap dia ada kesukaran untuk menerima peristiwa-peristiwa ataupun kisah persekitaran yang berlaku pada diri dia kan. Sebabnya kebanyakan daripada individu ini mereka yang dah ada mempunyai kecenderungan kan coronafobia ni, dia akan ditambah lagi dia punya kesan tu kan. Kalau kita tengok mereka ni ada history kan, ada sejarah disebabkan oleh keadaan pandemik ni. Contohnya macam kalau orang macam dia kena coronavirus, dia kena COVID, lepas tu salah seorang daripada ahli keluarga meninggal, adakah itu juga disebabkan? Betul. Itu maksudnya. So dia punya kesan tu akan berlipat kali ganda lah sebenarnya. Dia akan maksudnya nanti kita tak tahu dia bila akan berakhirnya kan pandemik ni. Kita harap akan berakhir segeralah, kembali normal. Cumanya nanti akan ada kesan dekat situ. Kesan dia
dia akan meninggalkan kesan trauma. Trauma kan. Trauma yang disebabkan oleh pandemik ni, hilang pekerjaan, ada masalah kewangan. Disebabkan oleh pandemik ni, ialah kehilangan ahli keluarga kan. Ialah maksudnya trauma, sesuatu yang mendatang trauma, betul-betul traumatik pada dia kan. Menarik ni untuk kita bincang-bincangkan sebab ada sebahagian orang dia bila kata ada macam tadi kan history kehilangan orang ataupun kehilangan pekerjaan disebabkan oleh COVID-19, adakah simptomnya dia akan takut kepada contoh keluar dia takut ataupun bila dengar orang batuk dia dah rasa seriau macam tu. Adakah itu juga sudah dikategorikan sebagai coronafobia? Kita akan tahu jawapannya lepas kita berhenti rehat seketika. Untuk anda rakan pendengar, ada pertanyaan, persoalan, ada mungkin pengalaman anda, ada pertanyaan yang mungkin selama hari ni terngiang-ngiang, adakah saya ni coronafobia sebenarnya, boleh ajukan di sini. Mungkin Cik Khairul secara ringkas boleh diagnose sikit kan, daripada apa yang anda berikan, ciri-ciri yang anda hadapi. Mungkin kita akan kongsikan lepas kita berhenti rehat seketika. Untuk anda rakan pendengar, jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih pada anda yang terus bersama Psikologi dan Terapi pada tengah hari ini bersama dengan Cik Khairul Azhar Idris, Fellow di Pusat Kajian Ekonomi dan Kemasyarakatan Institut Kefahaman Islam Malaysia. Ramai yang tanyakan soalan berkaitan dengan pengalaman sendiri dan sebagainya Cik Khairul, tapi kejap lagi kita akan jawabkanlah. Sebab ada sebahagian tu kata Cik Khairul, dia bukan sekadar anxiety je, dia anxiety, dia fobia dan juga dalam masa yang sama dia trauma. Betul. Itu antara perkara-perkara yang membimbangkan juga lah, maknanya berlapis-lapis perkara itu berlaku. Nak tahu juga macam mana nak mengatasinya. Sebelum kita nak jawab ni kan soalan-soalan ni, mana tahu dengan penjelasan daripada Cik Khairul, sahabat-sahabat kita ni ada idea juga bagaimana nak mengatasi perkara-perkara ini boleh berlaku. Okey, banyak kaedah yang boleh digunakan sebenarnya untuk mengatasi atau merawat lah
apa kita kata penyakit gangguan fobia ni kan. Ha, ha, ha. Dan dia bergantung kepada apa yang dia takutkan. Contoh kalau Okey. macam takut kepada lubang, trypophobia tu kan, ataupun Aha. kepada air kan, sebab dia simple phobia kan, dia mesti kita kata target kepada benda objek tu, ada kaedah-kaedah dia lah. Biasanya rawatan yang kita offer biasanya kita panggil sebagai rawatan psikoterapi, Aha. dikenali sebagai CBT lah, cognitive behavior therapy. Tu Okey. pendekatan psikoterapi Ini kan. di klinik ke macam mana? Yes, kita Ini buat di klinik, Okey, di terapi hospital di base dan Mm-mm. sebagainya kan. Memang ada rawatan dia, ada cara-cara dia kan. Contohnya macam okey, kalau dia takut kepada air, dia tak berani kan nak sentuh Dia air, nampak nampak sungai air. je, Yes, kata betul. takutnya Dan air ada apa betul. dekat dalam sungai tu Betul. kan. Dia mungkin berpunca daripada macam Yati sebut tadi kan, dia nampak sungai, dia tahu mungkin ada peristiwa trauma. Kan? Yang membawa Peristiwa kepada trauma, fobia. yes, betul. Peristiwa trauma ada kemungkinan memang dia berisiko untuk meningkatkan fobia juga di kalangan individu sebenarnya kan. So dia jadi fobia dekat situ, berpunca daripada trauma. Okey, contohnya macam rawatan kita gunakan pendekatan secara gradual. Gradual Maksud tu dia? macam kita dedahkan mereka, exposekan mereka ni sedikit-sedikit Bawa kepada air? Yes, bawa kepada air. Tapi kita tengok dia punya level ataupun tahap ketakutan dia. Mungkin dia tak akan terus jerkah air tu secara real. Mungkin bermula dia tengok gambar air ke. Macam Kita tak tu. boleh lah macam pandai-pandai kita bawa dia terus ke Yes. sungai. Betul. Turun sekarang. Okey. Kan Tak boleh macam tu. pengsan Yes. kawan tu. Boleh jadi ke sampai Boleh pengsan? jadi macam tu sebab boleh jadi sampai pengsan sebagainya sebab dia terlampau. shock sangat kan, panik dia. Jantung dia terlampau laju Betul. berdebar-debar. Dia jadi panik, boleh jadi panic attack dekat situ. Jangan kan. pandai-pandai ya. Alright. Kita kena kreatif juga sebenarnya kan. Bukan setakat tengok gambar, tapi gambar ada banyak jenis kan. Ada gambar mati yang tak bergerak, ada gambar video. hidup, ada video. Ada banyak pendekatan. Itu antara caranya kan. Kalau teruk sangat sampai tak boleh, mungkin perlu refer ke psychiatrist lah untuk medication kan. Bila medication maksudnya dia akan prescribe Yes, ubat lah, yes, ubatan. betul. Sampai ke tahap itu ya. Betul. So itulah rawatan dia lebih kepada macam tu. Tapi kalau coronafobia ni macam mana kita nak merawat dia? Kan coronafobia. Akan nak bawa corona virus kepada dia. Kan, yes, betul. So kita kena kreatif kat situ kan. Baik. Kita kena kreatif. Maksudnya kat sini sebab virus ni kita tak nampak. Kemudian lagi satu kita tak pasti tau. Virus tu ada ke kat situ ataupun tak ada. Kan sebenarnya. Betul. Kadang kita takut kebimbangan yang kita tak tahu pun tak berasas. Bukan tak berasas tapi kita tak tahu pun kewujudan dia ada dekat dengan kita ke tidak sebenarnya. Betul. Kan. Tapi sekarang ni kita tahu dah virus tu dah merata. Dah merata. So kat situ dah trigger the anxiety. Lagilah ada kerisauan kan. kebimbangan Kebimbangan macam tu kan. Dan dia akan menimbulkan reaksi lah, respon kebimbangan dekat situ. Cumanya berbezalah. Ada setengah individu ni macam mana reaksi dia, ada individu lain macam pelbagai kan. Reaksinya dia bergantung kepada tahap kerisauan dan juga pemikiran. Maknanya ni memang kena tengok kepada individu jugalah. Yes, betul. Very individual. Kita kata very individualized. Dan rawatan dalam psikoterapi ni very personalized. Personalized tu maksudnya berdasarkan kepada karakter pesakit tu, berdasarkan kepada latar belakang, background dia, cara dia berfikir, berdasarkan kepada mungkin dia punya tahap physiological arousal dia kan. Kita nak tengok kecenderungan fobia tu dekat mana sebenarnya. Memanglah corona fobia tapi tang mana yang dia betul-betul fokus untuk fobia. Ya, betul. Sebab kalau rawatan coronafobia ni kan kita kena target apa, sebab benda ni ada kaitan dengan sejauh mana keupayaan kita untuk kontrol apa yang kita nak kontrol dekat sini. Kan? Betul, yalah kita mesti nak kontrol ketakutan kebimbangan kita tu. Tapi dalam konteks pandemik ni kita nak kontrol apa? Kita tak tahu apa yang kita nak kontrol. Kan? Sebab virus tu memang akan ada. Betul. So apa yang kita boleh kontrol ialah keboleh jangkitan. Perkara tu yang sebenarnya yang kita kata apa yang menjadi fokus rawatan. Kena tengok juga. Fokus rawatan kalau macam vaksin, fokus rawatan je ialah dia nak kontrol virus tu. Vaksin dia kontrol virus kan, dia nak tingkatkan imuniti dan sebagainya. Tapi kalau dalam rawatan yang berkaitan dengan macam kita sebut tadi kan, terapi kesihatan mental ni kan, apa yang targetnya ialah macam mungkin sekarang ni apa yang kita nampak, apa yang kita boleh kontrol, itu aja.
Oh. Okey, apa yang kita boleh nampak sekarang ni, apa yang boleh kontrol ialah simptom. Kita boleh kontrol juga kan simptom at least. Boleh. Dan juga kita punya pemikiran kita boleh kontrol. Itu sangat Okey, boleh lah. kita punya tingkah laku kita boleh kontrol. Maksudnya kita kena kurangkan diri kita terdedah kepada aktiviti yang meningkatkan risiko jangkitan. Betul. So itu kita boleh kontrol. Kita tak boleh kontrol virus tu. Dia merebak kat mana pun kita tak tahu kan. So kita kena tahu macam mana perangai virus tu. Kita dah tahu tingkah laku virus tu. So kita boleh target dia punya kelemahan dia kat situ, kekuatan dia macam mana kita boleh lemahkan. Kemudian kita gunakan kekuatan kita untuk kita gunakan pendekatan macam itulah untuk kita perbaiki keadaan. So basic principle dia macam tu. Baik. Kita macam mana sahabat kita di WhatsApp Wikim ni, Puan Asmah, dia kata semenjak adanya COVID-19 ni dah mula risau kalau masuk pasar. Masuk pasar memang berdebar-debar. Risau takut-takut kalau ada orang yang ada jangkitan yang boleh menjangkiti saya. Macam mana saya nak kawal perkara ini? Okey. So dalam keadaan macam ni, apa kita kata perasaan takut, cemas, so anxiety juga kan. Sebenarnya itu adalah normal. Normal. Itu normal, tu reaksi yang normal. Kan? Jadi kalau tak normalnya, bila masuk pasar, kita tak berani pun nak pergi ke pasar sebenarnya. Nak tengok pasar pun dah jadi takut. Itu normal. Itu tak normal dah. Itu dah tak normal dah. Itu dah masuk maksudnya nampak pasar pun dah takut dah. Nampak pintu pagar pasar je dah berdebar-debar. Dah panik datang kat situ. So kat situ dah jadi isu lah kat situ kan. Dah ada nampak tanda gejala dia, simptom. Sebab coronafobia ni pun ketakutan dia ialah satu, dia takut kepada apa kita kata tanda gejala kan. Okey, nampak ada orang tu macam ada tanda gejala. Orang tu baru terufuk sikit. Kan macam tu. So kita dah mula rasa panik, dah mula rasa takut kan. Itu dah kira macam kita dah ada corona. Itu dah ada sedikit sebanyak simptom tu. Tapi dia ada banyak kriteria lain lagi kan yang kita kena fulfill untuk coronafobia ni. Okey. So kita kena pasti kat situlah, kena berhati-hati kat situ. Adakah kita dah terganggu ke dengan benda tu atau macam mana? Sebab sekarang ni pun kita nyatakan bahawa macam dah dia membawa kepada apa kita kata stigma kan. Nampak je orang tu ada tanda gejala batuk ke sesama ke, kita dah cuba nak melarikan dia, nak mengelak dan sebagainya. Itu dah jadi macam stigma lah pula kan. Memang berhati-hati tu perlu. Berhati-hati, kita jarakkan. Itu normal. Untuk keadaan sekarang ini, kalau kita nampak ada orang ada simptom-simptom, kita normal untuk kita berjaga-jaga. Kita risau. So kalau masih ada lagi kerisauan, ketakutan, tapi kita boleh lagi pergi ke pasar sebab itu keperluan kan, nak beli sayur, ikan masih dan boleh sebagainya. Pergi. Ya, itu masih normal. Maksudnya tak ada masalah dekat situ. Tapi kalau kita dah jadi terjejas kan, kita rasa distress, kita rasa tertekan, kita rasa tak boleh nak pergi. Macam tu. Kan sampai tak boleh nak bercampur orang. Kemudian malam pun tidur tak lena kat situ kan. Jadi terjejas lah dekat situ. So dia punya simptom tanda gejala coronafobia tu sama juga macam kriteria dia sama macam simple phobia, specific phobia lain juga kan dan sebagainya. Cuma kat situ kita nampak dia boleh kita kenal pasti dengan cara dan kaedah yang sama juga macam itulah kat situ. Dan juga kalau kita nak kalau kita apa kita kata macam sebenarnya ada juga skala kita panggil apa alat-alat ujian lah untuk boleh ada untuk mengenal pasti. Bertulis ke macam mana? Dia ada yang bertulis, kebanyakannya bertulis. Baru develop by kumpulan-kumpulan pakar macam tu kan. Nak mengenal pasti adakah dia ada simptom atau tanda gejala ataupun ada gangguan ni kan. Gangguan kita panggil coronafobia. Coronafobia, gangguan sebagai sebahagian daripada anxiety disorders tapi lebih spesifik kepada corona. Sebabnya sekarang ni kan isu dia ialah isu pandemik itulah. So itu isu dia sebenarnya. Baik. Kita ada seorang lagi sahabat kita ni. Ya, silakan. Kata minggu depan tak lama lagi anak nak pergi sekolah, tapi anak ni dah sangat-sangat risau. Kalau boleh tak nak pergi sekolah. Sebab anak tak nak pergi sekolah adalah takut nanti mati kena coronavirus. Macam mana? Anak dia pula yang trauma ataupun anak dia yang dah ada fobia. Itu reaksi yang kita kata macam normal kan. Boleh kata reaksi normal. Sebab kita berhadapan dengan situasi pandemik yang kita rasa kita tak ada maklumat, kita tak boleh kawal, kontrol, kita tak boleh nak urus pun virus tu kan sebenarnya kan. Itu apa yang kita tanggapan kita. Okay? Tapi sekarang ni kita dah ada vaksin. So maksudnya kita dah boleh dah boleh menguruskan dah sikit. Boleh kan dengan virus tu. Okay. So kita nak handle virus tu satu, vaksin.
Baik. Dan juga kita nak handle ketakutan kita, Itu fobia yang kita. penting juga. Apa yang kita nak lakukan untuk kita handle, nak manage, nak uruskan ketakutan kita. Kan? Okey, kita boleh cakap boleh positive thinking ke? Mungkinlah Mungkin kan? boleh kan? Mungkin boleh kan? Tak tahu kat label mana kita nak boleh, kat celah mana boleh positive thinking kat situ kan? Okey, mungkin juga kita boleh buat deep breathing boleh. Deep breathing at least boleh juga kan? Boleh ya? Boleh jugalah, boleh Pelatihan juga. pernafasan. Okey, tapi yang urgentnya dekat situ, yang urgentnya kat situ ialah sebabnya pemikiran kita kat situ. Kita mempunyai pemikiran ataupun tanggapan yang Persepsi. yang berbeza kan. Betul. Lagi-lagi sekarang ni kita tak ada pengalaman pun. Benda ni tak ada pernah pengalaman, lagi tak pernah terjadi. betul-betul berlaku yang Yes. dapat ni sembuh dan sebagainya kan. Betul. Allah Kalau alam. ada pengalaman, kalau ada peristiwa-peristiwa yang macam dulu-dulu lah kan kita kata, kita boleh kata, okey tengok tu. So terbukti berkesan. Tengok ni. So dia okey je. Okay. So maksudnya pengalaman itu membantulah kan. Macam kita boleh mungkin boleh juga kan kalau kita nak riliskan dengan dulu ada penyakit polio yang Okey. yang susah sangat nak sembuh dan berebat sangat-sangat teruk. Yes. Kemudian bila ada vaksin sembuh dan alhamdulillah polio tu dapat dikawal. Boleh kita gunakan betul, macam tu, pendekatan Maknanya kita tu. kena Yes. sendirilah, maksudnya kita kena fahamkan diri kita sendiri. Ataupun juga sekarang ni kita boleh gunakan pendekatan macam kita cuba nak bagi pemikiran dia tu realistik. Realistik kan sebenarnya. Okey, macam kita kata tak semestinya orang tu kena virus tu kan. Tak semesti kena ada virus. Sebabnya tak ada tanda gejala. Itu boleh sedikit sebanyaklah. Itu yang kita boleh lakukan kan. Alright. And then yang seterusnya kita juga boleh gunakan pendekatan. Kita boleh walaupun kita tak boleh kawal virus tu buat masa sekarang ni kan sebab kita tak nampak, tapi kita boleh kawal tingkah laku kita, perangai kita supaya kita tak terdedah kan. Itu juga boleh kita gunakan dan sebagainya. Kemudian kita jaga kebersihan kita ikut SOP. Itu pun membantu sedikit banyak meningkatkan keyakinan kita kan. So seseorang tidak akan terkena. Tidak akan terjangkit. Kita ada persepsi macam tu sebab kita melakukan SOP dengan betul. Yes. So persepsi itu yang kita bawakan sebenarnya kan. Kemudian lagi satu, apa possibility kebarangkalian dia nak kena sebab kat situ tak ada kes. Itu pun satu lagi cara untuk riliskan kita punya rasa fobia. Walaupun dia zon merah kan, tapi zon merah tu berlaku dekat kelompok yang macam mana, kat mana dekat situ. Ada kluster-kluster tertentu. Bukan bukan kat tempat kita. Yes. Kita tak termasuk dalam kluster tu. Betul. Bagus Yati. Macam tu cara untuk kita restructure balik lah dia punya tanggapan dia, persepsi dia kan. So maklumat tu kena tepat kan. Maklumat yang tepat, maklumat yang jelas, simple, maklumat yang orang senang mudah nak terima, nak percaya kan. So itu membantulah juga sebenarnya. Sebab kita memang fokus kepada kita targetnya pemikiran kita, tingkah laku kita kan. Sebab kalau kita tengok terapi ni kan, dia start daripada pemikiran kita mesti pemikiran yang apa kita kata positif of course, dan realistik, berdasarkan kepada fakta. Baik. So dekat situ dia akan membantu kita punya emosi dan juga kita punya kecenderungan tingkah laku kita, apa yang kita nak buat dekat situ. Fakta tu membantu untuk kita lebih realistik dalam pemikiran kita. Memang kena bentuk lah benda tu kan, kena banyak membaca, kena banyak-banyak melihat benda-benda yang sahih dan tepat, yang betul, fakta. Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Itu cara-cara untuk kita nak menangani ataupun mengatasi coronafobia. Kita sampai ujung-ujung dah. Ya Allah, cepatnya masa berlalu, tapi ni Masya Allah banyak sangat ilmu yang telah pun dikongsikan oleh Encik Khairul. Hujung ni sedikitlah pesanan daripada Encik Khairul sendiri sebagai kesimpulan pertemuan kita pada hari ini. Silakan. Sebenarnya kan kalau apa juga dalam keadaan macam ni kan, kita kata kita kena yakinkan diri kita. Sebenarnya benda ni sementara lah. Sebabnya dalam Islam kita ajarkan kan setiap kesukaran, kepayahan tu akan ada kesenangan, akan ada ya kan, kemudahan, ada apa kita kata jalan keluar, penyelesaian. So dia nak tengok macam maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala nak tengok macam mana apa usaha kita kan, setakat mana usaha kita, nak tengok macam tu. So kena berusaha dan kena usaha kita kena pastikan yang kita sentiasa insya-Allah sihat, sentiasa berdoa kan, sebab semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Dan juga pada masa yang sama kita kena dalam konteks pandemik ni kita kena jaga diri kita, lindungi diri kita. Lindungi orang lain juga insya-Allah.
Lindungi kita, Wallahu lindungi a'lam. semua. Yes, betul. Lindungi kita, lindungi semua. Betul. Okey. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Alhamdulillah. banyak Cik Khairul Ya, untuk perkongsian wallahu pada a'lam. hari Terima kasih ini. Yati. Masya Allah, Masya Allah. Kita kena usaha dengan ilmu betul-betul dan juga tawakal dengan doa pun kena betul-betul. Apa pun terima kasih banyak sekali lagi. Terima Saya kasih ucapkan kembali. sampai bertemu lagi minggu depan insya-Allah. InsyaAllah. Untuk Alhamdulillah. kupasan yang lain yang pastinya dia memberikan kita satu kelegaan sebenarnya bila kita tahu tentang berkaitan tentang psikologi, dia juga berkaitan dengan terapi. Ya, Kita insyaAllah. semua boleh lakukan insya-Allah. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan untuk anda sahabat pendengar teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.